Apakah yang berlaku jika melihat perkara ini terjadi? Adakah kerana masjid dan generasi hufaz semakin hilang di dunia? Pada Jumaat mulia ini, ayuh bersama-sama membangunkan aset Islam dengan berinfak untuk dana pembangunan masjid dan tahfiz melalui Pertubuhan Mihrab. Layari www.infakmihrab.com. Berinfaklah sekarang. Baik, itu sedikit informasi berkenaan dengan Mihrab membangunkan aset Islam. Kita nak lebih pemahamannya berkenaan dengan aset Islam ini, bagaimana kita sebagai rakyat Malaysia sama-sama membangunkan aset Islam sebagai tanggungjawab kita bersama. Kita nak terus bersama dengan tetamu kita hari ini, iaitu Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri, merupakan pendakwah selebriti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tadi paparan, tapi kita nak fahamkan juga Ustaz, mungkin Ustaz boleh terangkan berkenaan dengan apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan aset Islam ini. Okey, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa wala. Bila kita sebut tentang aset kan, dalam bahasa Melayu biasa kita akan sebut aset ni adalah harta benda, tanah kan, apa nama, rumah dan sebagainya. Biasanya itu yang kita panggil sebagai aset. Tapi dalam Islam, aset bukan hanya itu saja, bukan terhad pada rumah, tanah dan sebagainya. Contohnya dalam satu hadis Nabi SAW bila tanya kepada para sahabat, kalian tahu tak siapa yang muflis? Jadi sahabat pun jawablah, yang muflis ni yang tak ada harta, apa semualah, biasalah. Jadi Nabi SAW jawab, tak, yang muflis pada hari akhirat adalah orang yang rajin solat, rajin puasa dan sebagainya. Tapi datang dekat hari kiamat, dia datang dalam keadaan yang dia banyak mengata orang, fitnah orang, kan, kutuk orang, pukul orang dan sebagainya. Jadi akhirnya pahala dia bagi pada orang tu. Kan? Last sekali dosa orang tu bagi pada dia. Maknanya aset-aset yang sebenar-benarnya bukan hanya semata-mata tertakluk kepada harta benda yang fizikal, yang kita kata tangible, yang kita boleh nampak ni, tapi juga termasuklah Al-Quran, termasuklah hadis Nabi SAW, serta ilmu-ilmu agama yang begitu banyak. Ini semua adalah aset-aset yang kita panggil sebagai aset Islam. Dan mungkin Ustaz boleh kongsikan juga sebenarnya apakah kepentingannya, pentingnya kita ni untuk bangunkan aset Islam ini, dan bagaimana sebenarnya perlu menjadi tanggungjawab kita semua. Dalam satu hadis Nabi SAW beritahu para Nabi, mereka tidak mewariskan dinar dan juga dirham. Maksudnya duit lah. Dia tak wariskan benda tu. Tapi Nabi SAW wariskan apa? Wariskan ilmu. Jadi maknanya benda ni sangat-sangat penting. Kerja kita ni sebenarnya, kalau sekadar nak binakan bangunan yang macam-macam ataupun nak beli tanah, masih lagi mudah sebenarnya. Tapi kalau kita nak bina masjid dengan sebenar-benar institusi masjid yang berperanan dalam masyarakat, kita nak binakan mahat tahfiz contohnya kan, untuk adik-adik kita, untuk anak-anak kita belajar Quran, menghafal Quran dan menyampaikan Al-Quran, itu sebenarnya jauh lebih penting lagi. Jadi sekarang ni bila kita melabur dalam aset-aset ini, aset-aset Islam ini, insya-Allah, kita bayangkan setiap kali orang sembahyang dekat masjid tu, kita dapat pahala. Orang sembahyang, orang iktikaf, orang baca Quran, orang duduk majlis ilmu dan sebagainya, setiap itulah kita dapat pahala. Kemudian tahfiz contohnya, budak-budak tu hafal Quran, kita dapat pahala. Dan budak-budak tahfiz ni dia tak mestinya jadi ustaz, kan? Banyak je yang jadi engineer, jadi doktor, jadi lawyer dan sebagainya. Tapi dalam keadaan mereka ni membawa Al-Quran, mereka menghafal Al-Quran, mereka menyampaikan Al-Quran, mereka pula mengajar Al-Quran dan sebagainya, sepanjang-panjang itulah pahala tu berterusan daripada kita. Ya Allah, itu yang penting sangat, sebab kita hidup kat dunia ni sekejap je. Kan? Nanti bila kita meninggal dunia, ini yang sebenarnya kita harapkan sangat-sangat. Hari ini Ustaz bersama dengan kami kan. Jadi mungkin Ustaz boleh terangkan bagaimana pula cara untuk para penonton Indonesia pada pagi ini boleh menjalankan tanggungjawab mereka untuk bersama-sama sebenarnya untuk membangunkan aset Islam ni. Sebenarnya di luar sana terlalu banyak mereka yang menawarkan untuk membantu, tapi saya biasanya agak detail sikit. Saya tak senang-senang je nak tolong mana-mana persatuan ke apa semua kan. Jadi kebetulannya ada seorang junior saya di sekolah lah, dia jumpa saya kan, mereka suami isteri, mereka pun beritahu apa projek mereka begini, nak tolong masjid, nak tolong mak tahfiz dan sebagainya. Jadi mereka buatkan satu pertubuhan, mereka namakan pertubuhan tu Pertubuhan Mihrab. Mihrab ni biasanya kita panggil mihrab ni dekat masjid tu kan, tempat paling depan sekali, tempat imam tu kita panggil mihrab. Jadi tempat yang menghadap kiblat yang sama, yang satu. Jadi kita bersama-sama semua melalui pertubuhan mihrab ni kita berinfak. Jadi kita bagi pada diorang, insya-Allah diorang akan bagilah kepada masjid-masjid, kepada mak-mak tahfiz dan sebagainya, supaya duit kita tu insya-Allah sampai kepada sasaran yang tepat, iaitu aset-aset Islam yang kita perlukan. Jadi ada website yang tertera dekat TV kita masing-masing, dekat skrin kita masing-masing tu kan, infakmihrab.com. Senang je. Ini kempennya. infakmihrab.com kan. Dan jangan risau, pertubuhan mihrab ni insya-Allah memang sangat telus. Kita boleh tengok mereka punya aliran kewangan, mereka ada audit dan sebagainya. Dan memang
dipegang oleh orang-orang yang sangat dipercayai. Masya Allah. Jadi saya pun memang dah kenal mereka tu yang saya berani. Saya pun tak berani kadang-kadang siapa je boleh buat kan. Jadi ni pertubuhan mihrab insya-Allah. So buka je lah cepat-cepat kejap lagi. Pagi ni juga buka hari Jumaat ni, sempena pagi Jumaat, keberkatan pagi Jumaat, terus buka infakmihrab.com. Kita hulurkan insya-Allah, mudah-mudahan menjadi saham jariah untuk kita selama-lamanya. Pastinya besar ganjarannya. InsyaAllah. Macam kita sebut tadi kan, masjid, tahfiz, kan ini dua institusi yang kita kata institusi Islam yang paling penting sekali sebenarnya. Yang paling besar manfaatnya, dan dalam hadis Nabi SAW beritahu ada 3 amalan yang memang takkan terputus kan. Bila kita dah mati pun tak terputus. Antaranya adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan. Ketiga-tiga ni ada pada pertubuhan mihrab. Jadi mereka boleh terus menyumbang di seperti mana yang kami paparkan? Ya, terus saja ke infakmihrab.com kan, ataupun boleh call kalau mungkin ada acik-acik kita yang mungkin susah sikit nak buka website dan sebagainya, tu terus boleh kontak nombor yang tertera tu 011 1963 2876 kan. Jadi terus je lah pergi kepada sasarannya, insya-Allah. Mereka ada projek yang saya sendiri dah tengok. Masjid yang mereka bantu kan, di Sungai Choh, Rawang, saya dah pergi. Masjid tu memang daif. Masjid lama sangat. Memang memerlukan kepada penambahbaikan ataupun pembesaran masjid dan sebagainya. Saya pergi sendiri. Tahfiz yang diorang buat pun saya pergi. Saya tengok sendiri dan masya-Allah, mudah-mudahan pahala yang berpanjangan untuk kita semua, insya-Allah. Baik, insya-Allah kita doakan semoga ini menjadikan kita jadikanlah ini sebenarnya tanggungjawab kita. Ya. Dan sama-sama kita bangunkan aset Islam ini. Terima kasih banyak ucapkan kepada Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri yang merupakan pendakwah selebriti kita. Baik, kita nak berehat seketika. Sekembali nanti kita nak bersama dengan Nas juga. Ini membawa infak sempena dengan hari Jumaat ini, infak pam air di Bumi Kemboja. Semua selepas ini di MHI.